Okay, salam sejahtera saudara-saudari sekalian. Nama saya Dr. Ling Shigang, pakar kanak-kanak dari Hospital Thomson, Kota Damansara. Tak kala wabak COVID yang melanda negara ini, satu isu hangat yang kerap bermain di akal minda setiap orang ialah bagaimanakah saya tahu bahawa saya mengidap penyakit COVID. Okay, saya akan mengupas isu ini dengan lebih mendalam menerusi siri 5 soalan lazim atau FAQ. Okey, baiklah. Tanpa melengah-lengahkan masa lagi, ayo kita teruskan. Nombor 1. Apakah gejala-gejala penyakit COVID ya? COVID ada 4 gejala utama. Gejala pertama, demam. Demam suhu badan 38 darjah Celsius ke atas. Gejala kedua, batuk batuk kering dan kerap. Jika anda cuma batuk 2-3 kali sehari, itu masih boleh dikira normal ya. Gejala nombor 3, sakit tekak. Dan gejala nombor 4, sesak nafas. Sesak nafas ni akan lebih teruk jika anda baring dan berkurangan bila anda duduk atau berdiri. Risiko anda untuk mendapat COVID akan lebih tinggi sekiranya anda ada sejarah kontak rapat. Kontak rapat bermaksud anda berada dalam bilik, kelas, kenderaan atau rumah yang sama dengan seorang yang disahkan mengidap penyakit COVID. COVID juga ada gejala sampingan seperti ruam, sakit sendi, keletihan, muntah, cerit ataupun hilang rasa, deria rasa ataupun bau. Jika anda cuma mempunyai gejala sampingan tanpa gejala utama yang saya nyatakan tadi, risiko anda mengidap penyakit COVID masih rendah. Ada ramai pesakit COVID tiada bergejala atau kita panggil asymptomatic. Pesakit COVID macam ni menjadi pembawa penyakit dan mungkin menyebarkan penyakit tanpa disedari. Oleh itu, disarankan semua orang memakai pelitup muka sama ada bergejala atau tidak. Okey, soalan kedua. Perlukah saya menjalani pengasingan atau isolation? Okey, mereka yang ada sejarah kontak rapat dimestikan oleh Kementerian Kesihatan untuk menjalani kuarantin. Mereka yang bergejala tapi tiada sejarah kontak rapat tidak dimestikan untuk menjalani pengasingan atau isolation. Walau bagaimanapun, penyakit COVID ni masih tular di negara ini. Oleh sebab tu, mereka yang bergejala tapi tiada kontak rapat masih digalakkan untuk mengasingkan diri sendiri. So, ada 4 kriteria sebelum anda dapat keluar dari pengasingan. Kriteria pertama, pengasiran diri ini mesti berlangsung selama sekurang-kurangnya seminggu. Kriteria kedua, demam mesti sudah kebah sekurang-kurangnya selama 3 hari. Kriteria ketiga, batuk ataupun sakit tekak mesti semakin pulih. Dan kriteria keempat, sekiranya anda menjalani ujian COVID, keputusannya mestilah negatif. So, saya meminta jasa baik majikan untuk memberi cuti sakit kepada pekerja-pekerja mereka yang mungkin bergejala. Mungkin akan sampai satu masa di mana COVID tidak tular lagi. Jika ini berlaku, keperluan untuk membuat pengasingan ini dapatlah dilonggarkan. Okey, soalan ketiga. Bilakah saya perlu berjumpa dengan doktor? Sekiranya gejala anda ringan, anda tidak dimestikan untuk berjumpa dengan doktor. Lagipun, penyakit COVID ni setakat ni tiada rawatan yang spesifik. Teruskan saja pengasingan diri dan rawat dengan ubat demam atau batuk. Anda mesti berjumpa dengan doktor sekiranya anda berasa tenat. Terutamanya selepas makan ubat demam, demam sudah reda, anda masih berasa tenat. Ataupun anda ada gejala sesak nafas. Ataupun demam tak kebah-kebah selepas 3 hari. Ataupun batuk tu semakin teruk. Doktor akan membuat penilaian untuk mengenal pasti diagnosa penyakit. Jangan lupa ya, ada penyakit-penyakit lain juga yang ada gejala yang sama seperti denggi, influenza ataupun typhoid. Okey, soalan keempat. Perlukah saya menjalani ujian COVID? Malaysia mengamalkan strategi ujian bersasar atau targeted testing dan bukan ujian massa atau mass testing. Oleh kerana itu, cuma mereka yang ada kontak rapat dengan
pesakit COVID ataupun berada di kawasan yang ada kluster COVID yang dimestikan untuk menjalani ujian COVID. Sekiranya anda tiada kontak rapat tetapi mempunyai gejala yang lebih serius dan perlu berjumpa doktor, doktor akan buat penilaian untuk memastikan anda tiada penyakit lain. Atas budi bicara doktor, dia akan buat keputusan sama ada ujian COVID itu diperlukan atau tidak. Apapun sekiranya anda bergejala ringan saja, anda masih digalakkan untuk membuat ujian COVID sebelum keluar daripada pengasingan. Bila kes COVID sudah berkurangan, keperluan untuk menjalani ujian COVID ini dapatlah dilonggarkan juga. Okey, soalan kelima. Apakah ujian COVID yang disarankan? Okey, buat masa ini ada dua ujian COVID yang diiktiraf ya. Ujian COVID yang pertama ialah ujian COVID pilihan atau kita panggil gold standard, iaitu ujian polymerase chain reaction atau nama singkatnya PCR. Sampel ni diambil dari kawasan hidung dan tekak. Ujian ni tepat, harganya di Hospital Thomson ni ialah RM350. Satu harga yang amat berpatutan. Satu lagi ujian yang boleh dibuat ialah ujian antigen rapid test. Ujian ni sampelnya juga diambil dari hidung dan tekak. Ujian ni sedikit kurang tepat berbanding dengan ujian pilihan PCR. Tetapi masa untuk mendapat keputusan cuma 1 hingga 2 jam dan harganya separuh daripada harga ujian PCR. Ada satu lagi ujian yang tidak disarankan ialah ujian antibody ya. Sampelnya diambil dari darah. Ujian antibody ini tidak tepat kerana dia cuma mengesan antibody ini pada peringkat penghujung penyakit. Sebagai rumusan, jatuh sakit semasa musim COVID banyak kerenahnya. Lebih baik jangan jatuh sakit. Amalkan cara hidup yang sihat untuk menguatkan sistem imun. Jaga kebersihan diri, pakai pelitup muka setiap masa dan amalkan penjarakan sosial untuk mencegah jangkitan. Sama-samalah kita menggembling tenaga untuk menghapuskan coronavirus.